fawaid, beberapa faedah al-tarbawiyah wal ilmiyah yang kita boleh kutip dalam ayat ini insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama dalam ayat ini 149. Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Ditanya, tanya buat kafir itu, Tuhanmu ni ada anak perempuan, mu ada anak laki-laki. Sampai ke akhir perbincangan lah kan. Sampai ke ayat waladallah wa innahum lakadzibun. Dia kata Tuhan ada anak, mereka bohong. Kata di ulama letak A ataupun alif, bayan anna haula'il musyrikin. Ayat ini menyatakan puak kafir membuat pembahagian yang zalim, pembahagian yang tidak adil. Dia beri kepada Tuhan anak hak dia tak nak. Kita beri kepada orang hak kita tak say. Itu dia panggil bagi tak adil. Tuhan mu ambil perempuan, laki-laki kau ambil, ini tidak adil. Sedangkan mereka sangat-sangat benci kepada anak perempuan, benci sangat. Ayat yang anda baca tadi tanda pelajar. Ayat surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi khabar gembira, dia kata Tuhan ada anak pula perempuan. Tapi kalau beri dia anak perempuan, berubah muka dia dalam keadaan begitu marah. Ini buat kafir ni. Baik. Ba dalam ayat yang sama lagi. Annahum ja'alu lil malaikati, mereka jadikan malaikat itu perempuan. Sedangkan mereka sendiri tak mahu anak perempuan. Karena itu Allah Ta'ala ulang dalam ayat ini beberapa kali. Berapa kali Tuhan ulang? Karrar Allah Ta'ala hazihil anwa'. Allah Ta'ala ulang banyak kali dalam Quran tuduhan mereka mengatakan malaikat itu anak Tuhan, untuk nak menyatakan pembohongan demi pembohongan mereka. Apa ni tuduh kata orang macam-macam kan. Jadi dalam ayat ini ada 3 perkataan kufur dan bohong orang kafir terhadap Allah. 3 pembohongan. Tanda ni pelajar. Bohong yang pertama, dia kata ja'aluhum, mereka kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Satu. Bohong yang kedua, ja'alu lillahi walada, Allah Ta'ala ada anak. Bohong. Yang ketiga, summa abaduhum, mereka sembah malaikat. Ini tiga pembohongan kafir. Dia kata Tuhan ada anak Tuhan tu malaikat tu perempuan. Yang ketiga, mereka pergi sembah malaikat pula. Buat apa mu ni? Ini karut 3 kali orang panggil. Baik pelajar, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Am khalaqnal malaikata inasan wa hum syahidun. Ayat ini mereka kata kita ni ada anak perempuan. Mereka saksi ke? Mu tengok ke waktu kelahiran malaikat itu perempuan? Tina, mu tengok. Maka ayat ini Allah Ta'ala ajar kullamani da'a da'wa, siapa dia buat tuduhan kepada orang, maka kita tuntut daripada dia kenyataan dan keterangan. Mari bukti, mari dalil. Mu tengok malaikat tu dilahirkan perempuan, jantina dia perempuan, mu tengok. Jadi para ulama tadabbur kata setiap orang buat tuduhan kepada orang mesti kemukakan bukti. Bukan zaman kita hari ni, tak. Zaman kita ni kita tuduh orang, lepas tu dia cabar pula, kalau betul tuduhan saya, awak buktikan. You yang buat tuduhan, awaklah buktikan betul tuduhan tu. Ini dia panggil zaman kita ini zaman terbalik.
Orang Kelantan kata terbalik kuai. Terbalik kuai ni makna pusing kepala ke atas. Dalam hadis Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang buat tuduhan dia kena bawa kenyataan, bawa bukti. Puak-puak Facebook ni dak, dia ambil gambar orang dia letak. Kalau tak betul nafikan. Tunjukkan bukti awak tak betul. Munglah tunjuk bukti awak tu betul. Ini sudah terbalik zaman kita hari ni. Tak, orang kena tuduh pula. Dia minta bukti. Dia sendiri kalau minta bukti tak ada bukti juga. Sebab dia apa penuduh juga, penuduh pembohong. Bahaya betul zaman kita hari ni. Jelas bahawa setiap orang buat tuduhan dia kena buktikan. Bukan orang yang dituduh kena bukti. Dalam hadis Nabi kata al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang kena engkar yang kena tuduh dia sumpah juga. Wallahi aku tak buat. Habis. Kecuali orang boleh buktikan. Kalau orang boleh buktikan walaupun awak bersumpahlah 40 kali bukan 3 kali. Contohnya sumpah dia tu sumpah palsu juga. Maka kita dibuktikan dengan dalil-dalil. Jadi hujah kitanya dalil Al-Quran mengajar kepada kita setiap benda ada hujah, ada bukti. Kalau setakat semua nak tuduh, Nabi kata lau yu'tan nasu bida'wahum, kalau setiap orang diberi ikut tuduhan dia, habislah orang tuduh. Dia nak hak tanah orang ni, dia kata hak dia nak tak boleh pakai. Jadi kita kata setiap orang nak menuduh orang, awak mari bukti. Kalau tak ada bukti, diam-diam. Jadi kita hari ni payahlah tuan-tuan. Sebab itu Islam ajar kepada kita, jangan buat tuduhan tanpa bukti. Sekarang ni senang je. Dia ambil kertas mana-mana tulisan, dia panggil rekod merah. Buat, letak gambar kawan ni, buat tuduhan. Mudahlah. Orang apa percaya, sudah percaya, pakat koyok habis. Gini pula jadi. Baik, yang ketiga. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Fa'tu bi kitabikum. Buat mari kitab. Buat mari hujah kalau kamu benar. Kata ulama tadi, fa inna man yaqulu qawlan, siapa dia mengeluarkan perkataan tapi dia tak boleh bawa hujah syar'i, fa innahu kadzibun muta'ammidun, maka itulah dia panggil pembohong yang jelas nyata. Jadi kita sekarang ni kita kata tak, benda macam ni boleh, mana hujah? Ulama kata, siapa ulama? Dia sandar di mana? Ni kita masalah macam ni. Maka jangan kita ikut orang. Nak ikut orang, tengok pada dalil dan hujah dia, keterangan dia. Kalau betul, kita kata betul. Kalau tak betul, tinggalkan. Macam mana kita nak betul benda tak betul? Maka Allah kata, fa'tu bi kitabikum. Ayat ini, anna man tahadda ghairahu, siapa dia cabar orang, kita minta dia punya bukti. Mana bukti awak tuduh orang ni? Kalau tak ada bukti, jangan bercakap. Ni orang sekarang dia bercakap tak tahu macam mana ya. Jadi ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa Al-Quran ajar kepada kita berhujah. Bila kita nak berhujah, bila kita hujah dengan mantap, dia cari poin-poin yang memang orang ni nampak pembohongan dia, memang dia tak boleh jawab. Jadi jangan ambil hujah pening-pening, jangan dia jawab balik, kita pula pening pula. Biar dia tak boleh jawab. Sebab tu dia panggil tahaddi. Al-Quran dia tahaddi. Tahaddi itu makna cabar. Yang keempat, subhanallahi amma yasifuna illa ibadallahil mukhlasin. Maha suci Allah daripada tuduhan apa yang mereka sifatkan itu, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang betul-betul beriman, orang selamat. Bayan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa hamba Allah yang ikhlas, yang betul-betul beriman, wujud. Hamba Allah Ta'ala yang selamat di dunia, selamat di akhirat, ada. Siapa? Orang yang bebaskan dirinya dari segala bentuk syirik, bentuk maksiat, bentuk kemungkaran, bentuk kesyirikan, maka itu disifat dengan nama ikhlas. Al-mukhlasin, ikhlas. Mana? Jadi kalau kita nak, macam mana saya nak jadi orang ikhlas? Sedap juga soalan ni. Bagaimana saya nak jadi orang ikhlas? Orang yang betul-betul ikut apa yang
yang boleh selamat di dunia di akhirat, maka kata di ulama at-tauhid, kita berpegang dengan tauhid yang murni, yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran tauhid, yang Allah Ta'ala Nabi kita selalu ajar dalam sunnah dia tauhid, maka itu dinamakan tauhid yang benar. Habis kita duduk pusing sana pusing sini, kadang-kadang tauhid kita tak ambil daripada sumber yang asli, kita pergi ambil daripada sumber-sumber lain yang sangat sukar untuk kita faham, sedangkan benda tu simple je, mudah ya nak faham, jangan main. Baiklah, yang terakhir, subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Allah kata la yaslamu, akal kita ni tidak selamat. Akal kita ni, akal pemikiran dia mudah terpengaruh dengan apa pemikiran yang kita buat. Kalau kita baca benda ni jadi macam ni, kita baca hak ni jadi macam ni. Sebab itulah para ulama salafus soleh dia tidak benarkan kita pergi dengar ajaran agama ini daripada orang-orang yang pening-pening. Jangan. Dia panggil ahlul bidah, mu jangan dengar dengan dia. Siapa bila dengar orang ni, contohnya ahlul bidah ni, Mu'tazilah ke Qadariyah nak cakap, dia kata tutup telinga. Sebab telinga kita ni bila dia masuk payah nak keluar. Tak macam mulut masuk dia keluar balik ditandas kan. Tapi telinga kalau masuk dia lekat dalam hati, kecuali benda-benda baik masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Allah, hak ni payah. Jadi kita nak biar akal kita tu sejahtera dengan cara apa? Dengan kita ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut apa yang diajar oleh Allah dan juga yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah dia. Kalau tidak, memang kita akan celaru. Saya ni hebat ustaz, hebat. Hebat apa? Ada orang bentang satu kertas kajian kepada sebuah buku falsafah. Buku falsafah. Katanya dia punya penulis dia ni orang biasa ya. Dia kerja duduk baik di kereta gitu. Orang biasa. Tapi dia punya buku tebal gini, cakap tentang falsafah ketuhanan macam-macam. Akhir sekali dia bukan lagi nak kenal Tuhan, dia jadi kepala sampah. Bahaya. Sebab dia tak paksikan kepada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi akal ni bijak. Berpuluh buku rujukan dia, falsafah barat lah ke. Akhir sekali buku dia jadi kepala sampah. Jadi kita haraplah pihak berkuasa akan ambil tindakan bahawa buku ni menyeleweng. Saya tak sebut nama buku ni. Dia pelik orang ni, kalau kita sekat dia cari. Jadi biarlah pihak berkuasa agama yang mengeluarkan hukum keputusan yang tersebut. Allahul musta'an. Kita kata akal kita tanpa dipandu oleh wahyu sesat. Tapi kenapa orang boleh terima? Sebab dia pun ngaji lagu tu juga. Dia tak balik kepada wahyu. Maka menjadi satu paksi besar dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, mesti pengajian kita berpaksikan kepada mengajian Al-Quran dengan tafsir-tafsir ulama yang muktabar, barulah kita jumpa jalan, insya-Allah. Ini tidak bila kita nak ngaji tafsir macam-macam pula alasan dia. Tak boleh mengaji tu. Nah, dia kata ustaz tu tahu apa. Orang nak tafsir Quran ni kena ada 20 ilmu. Pandai pula dia sebut. Tanya ilmu ke apa kena ada. Dia pun tak tahu apa, dia pandai sebut je. Sebab Tok Syekh dia sebut. Hak Tok Syekh dia mengajar tu berapa puluh ilmu, berjuta ilmu ada. Sebab dia pakai terus kepada Allah Taala. Hak keluar mulut dia tu jadi ilmu belaka. Apa ni jadi? Maka kita mengatakan itu masalah. Jadi baiklah, falsafah ketuhanan kalau tidak berpaksi kepada wahyu, dia jadi menyeleweng. Jadi kita hati-hatilah. Pasal tu sekarang ni dia panggil doktor falsafah. Ada orang perli dah, doktor kepala sampah, orang tak perli orang. Saya pun tak beli. Kita kata falsafah tu kalau tak kena, dia jadi kepala sampah. Tapi jangan pula kata dia ni ada doktor falsafah ni pula. Lah, jangan. Sehari dua ni hari convocation. Nampak sahabat-sahabat kita pakai topi belaka, kita kata tahniahlah barakallahu fikum. Nak gelaran ni pun payah juga, bukannya senang. 3 tahun sampai 5 tahun bersengkang mata kata orang. Jadi kita hati-hatilah. Nak labelkan orang bukannya mudah. Tapi asasnya kalau tak berpasi pada wahyu, dia pergi kepada yang lain. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 164. InsyaAllah kita akan bincang selagi hayat dikandung badan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.